أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha ataupun sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah, merangkap juga pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama dengan staf pengurusan bagi kedua-dua entiti yang menjadi penggerak kepada suatu usaha untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala dan juga ummah di kawasan ini. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam yang baru sebentar tadi telah pun menyempurnakan tugasan yang penting memimpin kita semua pada jemaah sekalian dalam kefarduan maghrib. Mudah-mudahan membawa kepada suatu kesempurnaan ibadah daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Juga seterusnya kepada para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat, juga anak-anak Tahfiz Ad-Diniyah, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiah, insya-Allah taala, yang bebas daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang boleh memberikan mudarat, memberikan kesan kepada pembawaan diri dan juga ibadah masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi diharapkan insya-Allah taala berada dalam keadaan sihat dalam rohani ataupun jiwa masing-masing, agar dengan itu akan bertambah kekuatan diri untuk masing-masing membina kekuatan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah taala bila mana pada saat ini, pada malam ini, dapat sekali lagi bersama dengan para hadirin muslimin dan muslimat termasuk anak-anak tahfiz sekalian dalam saya menunaikan tanggungjawab yang telah pun dijadualkan, diamanahkan kepada saya untuk bersama dengan hadirin pada jemaah muslimin muslimat sekalian dalam siri kuliah maghrib secara bulanan, yang mana jadual saya ialah pada setiap hari Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada insya-Allah taala kerahmatan, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sidang jemaah yang Allah Taala muliakan sekalian,
Memulakan bicara pada pertemuan ini, saya mengajak pada jemaah sekalian untuk kita seketika merenung dan melihat kepentingan kepada kita orang beriman kepada Allah Ta'ala ini, untuk kita mengambil kesempatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan usia kepada kita dan juga keupayaan kepada kita, dalam mana kita diberikan peluang untuk berada pada bulan Rejab yang kita sedang berada padanya sekarang. Sebab itu dalam bulan ini, para jemaah sekalian, imam yang biasanya memimpin solat maghrib dan segala solat yang lain akan membawakan satu doa yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bermaksud bahawa, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah bagi kami bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan juga sampaikan kepada kami bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Muslimin muslimat, anak-anak tahfiz yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, perkara ini merupakan perkara besar. Sebab Nabi SAW melontarkan bicara atas kiriman tarbiyah dan juga jalan hidup yang Allah Ta'ala rangkakan untuk kita. Ada sebab kenapa kita diminta supaya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memberkati keberadaan kita pada bulan yang mulia ini. Kita minta dengan Allah Ta'ala berkat. Apa dia berkat sebenarnya? Berkat ni, para jemaah sekalian, ialah kita berada pada satu perkara itu dalam keadaan Allah bersama dengan perkara yang kita berada padanya itu. Maknanya ada nilai ketuhanan pada perkara yang kita sedang berada padanya itu. Sama ada contoh, kita minta keberkatan pada dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hari-hari, bukan hari-hari, 10 kali sehari makan. Kalau yang makan banyak lah, yang makan sikit 2 kali sehari. Anak-anak tahfiz berapa kali? 5 kali, 3 je, sikit benar makan, bukan banyak sikit, 5 kali sehari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berkat tu apa dia berkat? Berkat ialah kita mengharapkan ada nilai ketuhanan pada makanan kita, membawa kepada nilai pahala. Rezeki itu bukan sekadar mengenyangkan, tapi menumbuhkan nilai-nilai penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab kenyang makan minum kita, ada kekuatan untuk ibadah. Itu namanya berkat. Nah, situ. Yang sikit pun rasa cukup, itu berkat. Apa lagi? Yang tak sedap pun rasa sedap, itu berkat. Jangan harap kambing je sedap, semua sedap. Bila berkat ni, makan apa pun rasa kambing, contoh. Berkat, itu namanya berkat, kan? Gitu. Jadi kita nak begitu sebenarnya. Jadi balik kepada Rejab, apa berkat? Keberadaan kita pada bulan ini, kata ulama, dalam keadaan kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab kemuncak nak dekat dengan Ta'ala ni bila? Ramadan besok. Itu bulan, itu masanya. Sekarang ni permulaan. Permulaan kepada kemuncak keberkatan ialah Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Jadi orang beriman, hamba Allah yang soleh, para ahli ibadah mengambil peluang Ramadan Rejab ini memulakan agenda Ramadan. Mana Ramadan tu bermula sekarang. Itu namanya kita minta Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajabin. Minta bermula sekarang. Apa nak mulakan? Solat kita, puasa kita mula sekarang. Satu, orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala, ahli ibadah, hamba Allah yang saleh, Rejab mereka dah macam Ramadan. Solat mereka banyak, puasa mereka banyak, baca Quran mereka banyak. Apa lagi? Zikir mereka banyak. Rejab sekarang untuk betul-betul banyak, betul-betul sempurna pada Ramadan. Nah, orang yang biasa-biasa, dia tak buat macam tu. Dia bermula Ramadan dia dengan Ramadan sungguh. Hari ni 30 Sya'ban contoh, belasah lagi. Memang makan kau-kau punya. Orang tanya kenapa makan banyak? Besok nak puasa. Tak salah, betul. Tapi nampak macam tidak ada satu sistem. Besok mula pening kepala. Pukul 10 dah pening dah. Pergi barakah. Nak makan roti canai. Tak boleh. Pasal apa? 1 Ramadan. Kita bermula sekarang. Kita ajar diri kita. Sebab tu, saya ulang balik, ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang saleh, Rejab ini puasanya dijaga. Besok Senin puasa insya-Allah. Anak boleh Semua puasa kan? Puasa kan ada yang uzur? Tak ada.
puasa. Puasa. Gitu. Kita nak membina momentum puasa, nikmat puasa. Solat dah. Alhamdulillah. Cuma kita perbaiki solat. Banyakkan lagi solat. Contoh, kalau biasa dalam sebelum ini, waktu pagi, duha 2 rakaat. Tambah lagi 4 rakaat mungkin, 6 rakaat mungkin. Untuk apa? Besok kemuncak Ramadan, paling banyak 12 rakaat. Gitu. Jadi akhirnya kita masuk Ramadan besok, datang tarawih surah Adiniyah 8 ke, 20 ke, 40 ke, anak-anak small matter, tak ada hal punya. Kita boleh buat yang terbaik. Sebab apa? Mood dah ada sekarang. Langkah dah bermula sekarang. Itu maksudnya. Akhirnya kita akan seronok dalam Ramadan besok. Boleh mengaji dengan banyak, boleh khatam Quran dengan mudah, dan segalanya dalam bulan Ramadan. Ia bermula sekarang. Ini maksudnya. Kita minta dengan Allah Ta'ala agar memberkati Rejab kita, sama juga dengan Syaban kita, dan akhirnya insya-Allah Ta'ala panjang usia, ada rezeki, tak sakit, dapatlah kita bertemu dengan Ramadan dengan harapan insya-Allah Ta'ala Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam usia kita, dalam hayat kita insya-Allah. Inilah agenda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja imam baca doa, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sedikit perkongsian dalam mukadimah ini untuk kita mengambil suatu pendekatan yang terbaik dalam kita mengharungi bulan Rejab yang penuh dengan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada kita, hamba-hamba yang beriman kepadanya. Anak-anak tahfiz dan juga para jemaah muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada pengajian kita dalam kitab Taubat dan Liku-likunya. Anak-anak yang berkitab, sebagaimana Ustaz sebutkan dulu, kita berbicara berdasarkan kepada tajuk yang diletakkan ataupun dinukilkan pada muka surat yang ke-111 yang golongan dengan kedua. Tingkat kedua, tingkat orang beriman yang akan disiksa, yang akan masuk neraka. Jadi huraian-huraian yang Ustaz bawakan ini anak-anak sekian, ia berdasarkan kepada sudut pandang yang Ustaz compile daripada banyak sumber untuk pengukuhan faham kita. Situ dia punya asas. Jadi asal dia apa kat situ? Imam Ghazali menyebut dalam penggan pertama itu berkenaan dengan orang beriman yang menjaga pokok ataupun asas iman tetapi mencuaikan tuntutan iman. Iman ada dijaga dengan baik, tetapi iman itu perlu diberikan hak dia tapi tak diberikan. Maknanya orang beriman yang macam tu mereka berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara punca mereka bila mati besok pindah ke alam akhirat, mereka akan ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak sebutkan bahawa kata Imam Ghazali, iman sahaja tidak cukup untuk dibawa kepada Allah. Perlu sekali dengan amal. Amal itulah maksudnya memenuhi tuntutan iman. Itu cerita dia. Jadi kita sedang bincang sekarang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tanda-tanda orang beriman yang pada mereka itu ada sikap khasyatullah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyusul daripada perbincangan kita yang terdahulu berkenaan dengan tuntutan iman yang ada sebanyak 6 perkara. Ini kalau anak-anak hadirin muslim-muslimat tanda catat adalah boleh ingat balik insya-Allah taala ada 6 tuntutan iman. Yang pertama ialah dia memperhambakan diri kepada Allah. Kedua, bergantung harap kepada Allah. Ketiga, mencintai Allah. Keempat, takut dan malu kepada Allah. Kelima, hanya syariat Allah Ta'ala dijadikan sebagai sebaik-baik cara hidup. Yang keenam, hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan syariat Allah. Ada kan? Itu kita bincang dulu. Jadi kita berada pada masa ini pada perbincangan berkenaan dengan tuntutan iman yang keempat. Apa dia? Sebenar-benar takut kita orang beriman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Situlah yang akhirnya muncul kalimah khasyatullah, takut kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan kepada kita bahawa bagi orang beriman kepada Allah Ta'ala itu,
yang mereka ada sikap khasyatullah, maka pada mereka itu ada 7 ciri, 7 kelebihan orang yang ada khasyatullah. Yang pertama, mereka akan memelihara lisan, menjaga tutur bicara, menjaga percakapan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara hati. Maknanya orang beriman yang ada khasyatullah akan menjaga hati. Ketiga, orang beriman yang ada khasyatullah akan menjaga mata, pandangan mata. Keempat, mereka akan memelihara perut. Kelima, mereka memelihara tangan. Keenam, memelihara kaki. Dan ketujuh, memelihara ketaatan ataupun keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang satu persatu insya-Allah. Pertama, dalam kesempatan yang ada ini, kita bicara dahulu berkenaan dengan tanda khasyatullah yang paling besar, ialah orang beriman akan memelihara lisan, memelihara percakapan, memelihara tutur kata bicara mereka. Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Mau'izatul Mu'minin pada bab yang ke-20 menyatakan bahawa di sana ada 19 dosa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan lisan. Anak-anak pun mengaji kan? Kitab Bimbingan Mukmin tu, bab yang ke-20 dah sampai belum? Belum lagi. Jauh lagi kan? Bab kitab tu tebal, 1000 muka surat. 1000 muka surat, kalau ngaji sebulan sekali, 1000 bulan. 1000 bulan Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun. Umur sekarang berapa? Abang berapa bang? 16. Tambah 83. Besok umur sama dengan Mahathir, baru habis kitab tu. Mengajilah. Tapi tak apa, mengaji cari ilmu kan. 1000 muka surat, kitab tu tebal. Itu. Jadi yang tu, bahaya lisan itu, dosa lisan berada pada bab yang ke-20. Situ ada 19 dosa lisan, kata Imam Ghazali. Allah. Maknanya buka aja mulut, tambah mikrofon kat depan, lagi syok buka mulut. Kan? Sedap. Cakap mikrofon kat depan ni memang seronok. Suara dia jadi kuat. Dengar seronok. Ada pula FB Live. Memang lain macam. Sampai akhirnya lupa. Buka aja mulut, dosa lebih banyak daripada pahala. Gitulah maksudnya. Bahaya sungguh. Kena jaga. Lepas tu bila orang bercakap, kan siapa-siapa para asatizah contoh bercakap, dia kena mukadimah biar sempurna. Kadang-kadang ada orang tegur juga. Saya ni ada orang tegur, Ustaz, mukadimah sikit-sikit sudahlah. Panjang sangat mukadimah. Saya kata apa? Biar panjang. Nak minta dengan Allah ni supaya apa? Jangan tersasar bicara. Seronok bercakap. Kadang-kadang ada orang seronok bercakap tengah-tengah bagi kuliah, disebut nama orang, maaf sebut, kadang-kadang mungkin menjadi buruk sangka, jadi fitnah tengah bercakap. Platform yang baik, na'udzubillah. Sebab apa? Bicara lisan kita ni sesuatu yang sukar dikawal. Nak jaga payah. Suatu paling baik orang beriman, tidak ada sebab untuk bercakap, jangan bercakap. Diam lebih baik. Gitu maksud dia. Diam lebih baik insya-Allah taala. Ya kan? Anak-anak pun samalah, diam lebih baik. Kena pula pakai mask, terbaik. Nak bercakap pun kurang mood sebab ada benda kat mulut, kan? Gitu. Sebenarnya hikmah besar ni. COVID-19 kena pakai face mask, kan? Bila tutup mulut ni kita pun banyak diam. Banyak diam, banyak pahala. Itu sebenarnya antara sebab Allah bagi COVID-19, suruh manusia ni diam, tapi bising juga. Faham kan? Ni benda sebaliknya. Kena faham lagu tu. Kena faham macam tu. Ada sebab. Hari ni pula bila macam tu, kita pun alhamdulillah menjaga mulut tak bercakap. Tapi bercakap kat sini pula akhirnya sama juga, lagi teruk fitnah bersebaran dan lain-lain. Sekejap kita bincang. Okey, para hadirin muslim-muslimat dan anak tahfiz sekalian. Balik pada yang tadi, bahawa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa hamba Allah yang ada khasyatullah, yang takut kepada Allah, takut berdosa dengan Allah, mereka menjaga lisan. Apa yang mereka jaga? Pertama, kata Imam Ghazali, mereka tidak akan berbohong. Sebesar-besar keburukan bicara lisan, bercakap itu dalam nada yang bersifat penipuan, tidak sebagaimana yang sebenar. Ini paling besar, paling tak patut berlaku. Sebab apa? Kita menggunakan suatu nikmat
yang terbesar yang Allah beri pada kita, iaitu tutur bicara. Mulut boleh buka, kemudian suara boleh keluar, apa lagi, lidah tak kejang, keluar suara dengan baik. Tapi bila keluar dengan baik suara tadi, yang keluar ialah pembohongan. Nampak sangat nak bergaduh dengan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Boleh faham sebab itu bohong ni perkara besar. Jangan bohong. Dosa yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Orang dulu-dulu pun menyebut benda macam ni. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Nampak? Dia ada kaitan, dia ada link dia. Jangan mula dengan bohong. Lepas bohong besok banyak lagi buruk yang lain akan muncul. Itu bicara kena jaga. Jadi Imam Ghazali mulakan dengan apa? Dia kata, orang mukmin yang ada khasyatullah, mereka mula-mula sekali tak akan berbohong. Cakap benda yang benar je. Tak ada benda benar nak cakap, diam sudah. Lebih baik daripada berbohong. Situ. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Imam Ghazali ialah mengumpat. Maknanya orang yang beriman, yang jaga lisan, mereka tidak akan mengumpat. Apa lagi? Mereka tidak akan menabur fitnah. Apa lagi? Mereka tidak akan mengadu domba. Apa domba ni? Menghasut dan segala yang berangkai. Itu yang kita boleh sebut, kata Imam Ghazali, perkara-perkara yang biasa berkait dengan dosa lisan, tutur bicara kita. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, hadirin hadirat dan juga anak tahfiz sekalian. Perkara ini saya nak sebut begini pada malam ini berkenaan dengan bagaimana perkara dosa lisan ini yang berlaku pada zaman ini, pada mutaakhir ini, banyak dipindahkan dalam bentuk yang diwakili oleh media sosial. Ada saya sembang dengan sahabat, marah dengan nada marah kan. Dia kata apa? Media sosial ni bagus, tapi banyak juga yang tak bagus sebab salah guna. Dia jadi apa? Jadi sosial. Sial sungguh. Saya kata saya setuju bab tu, saya setuju. Marah kan? Memang sungguh. Sosial, sangat-sangat sial. Betul je mana? Betul kan? Sosial, S-O, sial. Sangat sial. Kenapa sangat sial? Sebab banyak sangat dosa. Banyak dosa. Dosa dekat media sosial dibuat oleh tangan, kan? Jari jemari, kan? Jari jemari ni, kalau kita kaji balik, dia tak akan bergerak, tak akan menaip ataupun nak like ke, nak komen, nak apa lagi, nak share ke yang buruk-buruk, kalau hati yang menjadi pemula kepada pergerakan jari tadi, hatinya baik. Hati orang beriman, dia tak akan menyebabkan jari jemari dia menukilkan typing tadi tu perkara yang buruk-buruk. Bohong ke, fitnah ke, tak akan berlaku. Itu maksud dia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Menggunakan media sosial itu merupakan ganti kepada mulut. Mulut diam tak bercakap, tapi hati bercakap. Hati bercakap dikeluarkan dalam bentuk tulisan pada media sosial pada hari ini. Ini kena jaga. Sangat-sangat kena jaga. Sebab ia merupakan bahaya yang diwakili oleh lisan, tapi dalam bentuk yang lebih jauh buruk kesannya. Kenapa? Sebab media sosial menjadi wadah yang sangat berkesan untuk sebaran, baik ataupun buruk. Contoh, kalau dulu kuliah macam ni, tidak ada FB Live, Haji Khairul buat kat belakang saya ni, sampai sini je boleh dengar. Marilah mikrofon cap gajah macam mana pun punya hebat, dengar dalam surau ni je, kan? Hari ni sekarang dengar kat mana-mana, di mana-mana boleh tengok. Ada akses kepada FB Live, kepada FB surau Adiniyah, insya-Allah boleh tengok. Itu boleh tengok sekarang live. Lepas habis kuliah malam ni, siaran tu kekal dekat FB tu. Tengok besok boleh, besok lusa boleh, tulat boleh, tahun depan boleh, lagi tak delete, kan? Maksudnya apa? Dia akan berterusan. Sama dengan sebaran-sebaran lain, tulisan-tulisan dan sebagainya yang dimuatkan kat situ. Sebab itu nak sebutkan bahawa dari sudut keberkesanan, baik atau buruk, ganti bicara lisan yang dibuat oleh tangan kita, jari kita, jauh lebih berkesan dengan menggunakan media sosial. Maka nak sebutkan bahawa kalau baik, silakan. Pahala berjalan, pahala jariah, pahala mengalir berterusan sampai kita mati. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan dosa?
Ini kita bincang khasyatullah. Orang beriman yang takut kepada Allah, maknanya takut berdosa dengan Allah, takut besok mati masuk neraka Allah Ta'ala, akan jaga sekarang. Jaga apa dia? Jaga untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Nak like apa, nak komen apa, nak share apa, perhatikan dulu. Kaji dulu. Allah kan dah pesan ayat 6 surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kata Ta'ala, kalau sampai khabar berita kepada kamu daripada orang fasik, kamu kena tabayyun, kena kaji dulu, cek dulu, selidik dulu, confirmkan dulu betul salah, barulah boleh share. Ini main selam berok je, selam blend je, kan? Terus forward. Lepas tu nak bagi nota sikit, konon-konon nak cover lain, share daripada grup sebelah. Sebelah mana? Kan? Oh, pandai nak cover. Share tu kaji dulu benda begitunya. Contoh, nak bagi tahu contoh biar kita faham. Tahu tak? Saya rasa ramai yang tahu ni. Mutakhir ni tersebar berita, mak sebut petik nama sikit. Tersebar berita bahawa anak YB Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang cucuk vaksin tu bukan vaksin sungguh, itu dia punya dummy je, bohong je. Dia panggil cucuk angin. Perasan tak tuan-tuan? Tahu kan? Kalau tak tahu saya buka cerita ni. Macam saya pula buka cerita. Ada orang tahu ni. Anak-anak tahu tak? Tak tahu. Memanglah sebab tak boleh guna media sosial. Ke ada guna juga? Tak guna. Nak tahu, nak test tu. Kalau kata tahu tu, ustaz, tengok dia orang ni salah guna masa. Suruh mengaji baca Quran, dia main media sosial, dia main handphone. Mana tak ada tu, okeylah, alhamdulillah. Bahawa anak-anak sekalian di luar, anak-anak sekarang ni, mungkin sekarang lah dia dah banyak lagi, dah seminggu kot. Saya pun tak ingat dah seminggu rasanya, berlega berita, khabar berita tentang bahawa anak Menteri Kesihatan yang injek vaksin tu, itu bukan betul-betul injek. Itu cuma bohong je. Dipanggil cucuk angin. Dia hanya isi cecair vaksin tak ada. Kosong. Kata khabar berita yang sampai dengan video sekali. Jadi sahabat-sahabat, muslim-muslimat, anak-anak tahfiz sekian, saya nak kongsi malam ini bahawa itulah di antara berita palsu, fitnah latest terkini yang sangat-sangat menakutkan. Bohong. Bukan bohong cucuk tu, bohong berita tu. Yang kata cucuk angin tu bohong. Bohong murakab. Bohong berganda-ganda. Bohong sangat, bohong sungguh. Pasal apa? Okey, kebetulan saya ditemukan dengan sahabat sendiri, rakan sejemaah di antara Gapi. Dia kata apa? Wanita yang cucuk tu, pegawai kesihatan yang cucuk tu, anak YB Khairy Jamaluddin, rakan dia sendiri, tim dia yang memang cucuk kalangan orang-orang yang macam tu. Tim dia sendiri, dia ada tim dia. Petugas KKM ni. Dia kata, sedih sangat-sangat. Kenapa berlega berita macam tu? Jahatnya manusia hari ni. Jahatnya netizen yang buat perangai tu. Yang buat cerita, konon-konon cucuk angin, sebarkan. Orang lain tolong sambung. Viral satu Malaya. Konon-konon itu yang sebenarnya berlaku. YB Khairy cuba nak kaburi mata masyarakat Malaysia. Konon-konon dia pun cucuk vaksin untuk anak dia. Sebenarnya tidak. Itu yang bohong sangat-sangat. Fitnah 100%. Memang cucuk sungguh. Tapi cara video tu diambil, dia nampak dia buang bubble, gelembung yang ada percikan air, cecair vaksin tu, itu orang ambil kira sebagai buang cecair, cucuk kosong. Mana ada, cucuk sungguh. Memang masuk dia punya cecair vaksin. Ini cerita sebenar daripada orang yang terlibat sungguh. Dan saya alhamdulillah Allah temukan dengan sokongan, penyokong kepada apa yang sebut ni. Baru kemarin saya kuliah tempat lain, lepas habis kuliah seorang hamba Allah jumpa saya. Dia kata apa? Terima kasih Ustaz sebab Ustaz tolong kami. Saya kata tolong apa pula? Tolong perjelaskan bagi pihak kami. Kenapa? Saya Ustaz bekas paramedik, dah lama dah berhenti kerja ni sebab dah habis umur. Nak sebutkan apa yang saya sebut tu memang betul. Betul sungguh. Itulah kaedah dia, buang bubble baru cucuk. Memang cucuk sungguh. Jadi yang tersebar tu pembohongan yang sangat nyata, fitnah yang sangat besar, memburukkan orang tak pasal-pasal. Tapi yang sedihnya ramai yang percaya, ramai yang tolong forward
tolong sebar-sebarkan tanpa usaha periksa. Akhirnya dosa jariah berjalan. Dosa yang mengalir. Jariah ni mengalir. Dosa mengalir. Tak berhenti. Nak berhenti kat mana? Tak tahu nak berhenti kat mana. Nak berhenti bila? Dah bersebar. Siapa yang buat sebaran itu, dia bertanggungjawab. Inilah masalahnya. Ini dosanya. Tidak ada khasyiatullah. Tak takut kepada Allah Ta'ala. Dengan dosa jariah sebegitu, hilang pahala ibadah orang yang terlibat. Rasulullah SAW pernah pesan kepada kita, pernah beri peringatan kepada kita, jangan jadikan diri kamu dalam kalangan orang-orang yang muflis, bankrupt di akhirat besok. Siapa? Orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan pahalanya tidak ada. Pahala ibadah tak ada. Pasal apa? Serah pada orang yang dia buat fitnah, yang dia fitnahkan itu. Habis. Semayang solat tak tinggal, jemaah tak tinggal, apa Quran 30 juzuk tapi kosong. Kosong tu yang kita tak naknya ialah penyebab tak boleh masuk syurga. Bila tak boleh masuk syurga, masuk mana? Neraka. Akhirat dua tu je. Tidak ada. Di pertengahan tak ada. Dia ada dua je. Tak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Tak boleh masuk syurga sebab tak ada sebab, tak ada kunci dia, tak ada pahala, masuk neraka. Maka sia-sia 40 tahun beramal, solat terbaik tapi kosong. Sebab apa? Duk sebarkan berita palsu, sebarkan fitnah yang orang lain buat. Tak pernah nak ambil kajian ke, nak kaji, nak selidik dulu, terus sebar. Masya Allah. Ini berlaku akhir zaman hari ni, kan? Gitu. Allahu Akbar kabirah. Jadi nak sebutkan bahawa yang berlaku itu sebab apa? Sebab ramai sebenarnya orang beriman di luar sana yang pada mereka tidak ada khasyiatullah. Tak takut kepada ancaman azab daripada Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang melakukan dosa sedemikian. Dosa apa? Dosa lisan. Yang dipindahkan dalam bentuk media sosial yang sangat-sangat ampuh yang berlaku pada hari ini. Boleh faham tuan-tuan? Sahabat-sahabat, muslim-muslimat, anak sekian boleh faham? Itu yang berlaku hari ini. Itu baru contoh satu yang terlibat dengan YB, kesihatan. Yang lain lagi banyak, sangat banyak. Jadi nak sebutkan bahawa dalam kata lain, dalam bentuk rumusan, ramai di luar sana orang beriman yang dengan mudah, dengan selamba menempah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka masih berpeluang cerah untuk menempah syurga. Ini yang berlaku sebenarnya. Allah, sedih, sangat-sangat sedih berlaku hari ini, kan? Ini dia. Jadi ini contoh sedikit. Yang lain banyak lagi lah perihal bagaimana akan hari ini bersebarnya fitnah yang pelbagai, bahkan yang lebih menyedihkan, fitnah yang dilontarkan yang melibatkan batang tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersebar hari ini fitnah-fitnah, caci maki, buruk sangka kepada siapa? Kepada alim ulama. Allahu Akbar. Bukan nak sebut fitnah pada Khairi itu tak ada kesan besar. Kesan besar juga. Yang seronok Khairi lah, YB Khairi. Pasal apa? Pahala orang fitnah kat dia, dapat kat dia. Tak pasal-pasal Khairi mengumpul pahala yang sangat banyak. Gitu. Kan? Rezeki dia. Siapa buat fitnah kat dia? Kan? Tapi seperti tadi jemaah sekalian, bagaimana dengan pada alim ulama? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala, yang paling tepat konsep khasyiatullah itu daripada kalangan hamba Allah Ta'ala ialah para alim ulama. Manusia yang Allah muliakan, yang Allah sebut dalam Quran, mereka lah yang ada khasyiatullah. Tiba-tiba orang awam yang jahil mengatakan bukan-bukan kepada ulama tadi. Ulama jahat, ulama penipu, ulama out of date, ulama apa lagi, ulama hamba kepada WHO, hamba kepada Illuminati sebagainya. Masya Allah. Teruk betul lah mutakhir ni, kan? Akhir zaman ni. Sedih. Nak apa lagi? Kan? Jadi ini semua dosa-dosa lisan yang berlaku pada hari ini, yang membuktikan kepada kita bahawa konsep khasyiatullah
sebenarnya amat jauh menyimpang daripada yang sepatutnya yang ada pada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah kita ini diajar oleh para alim ulama dalam hal kita ini melontarkan bicara termasuk menggunakan media sosial, biarlah dengan kaedah yang kita ini dibantu, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercakap contoh fikir dosa pahala, baik ke buruk dan sebagainya. Menggunakan media sosial pun sama juga, fikir dosa pahala. Sebab tu saya nak kongsi sedikit contoh tuan-tuan perempuan, contoh penggunaan media sosial. Kalau takut kita ini terjebak dalam menyebarkan fitnah contoh, ataupun terjebak percaya kepada fitnah, apa nak buat? Ada orang tanya, apa nak buat? Handphone di tangan, apa nak buat? Antara jawapan kepada apa nak buat ialah kita gunakan dia dengan cara yang betul. Pertama, pilih masa sesuai. Nak layan WhatsApp group yang bersepah ni, FB sebagainya, pilih masa sesuai. Antaranya bila? Lepas baca Quran. Sebab apa? Dah ada dinding, dah ada penghadang kepada kemasukan iblis yang merosakkan minda kita dan jiwa kita untuk melayan sebaran berita palsu, fitnah dan sebagainya. Akhirnya bila kita buat macam tu, melayan media sosial lepas baca Quran, kita akan terhindar sekurang-kurangnya daripada nak percaya pada berita-berita palsu tadi. Sebab apa? Kita ada kekuatan jiwa. Tengok macam contoh ya ke? Ya ke tu bagus. Ada backup, ada satu filter penapis untuk menapis satu khabar berita. Tu tabayun. Tapi kalau tengok pada masa yang salah, tengah-tengah duk bergaduh, lepas bergaduh, kan dia sebagai contoh. Kan? Mana masa tak sesuai. Masa kita itu mudah untuk dimasuki oleh iblis, maka berlakulah kerosakan, mudah percaya fitnah dan sebagainya. Itu cara dia. Yang kedua, kata pada ulama, mereka mengkaji perkara ini, tempat yang sesuai, tempat yang betul, di mana mungkin contohlah mungkin di surau, lepas selesai urusan lah, jangan duk layan FB live, ada layan apa WhatsApp group tengah-tengah dengan kuliah, tak seronok macam tu. Selepas semualah, timing tepat, tempat pun tepat, insya-Allah okey. Gitu maksudnya. Maksudnya jangan di tempat yang salah. Maaf sebutnya, contoh kadang-kadang salah tu macam mana? Tengah duduk lepak dengan kawan-kawan dekat restoran, hinga-binga, bising je orang duduk sembang sebagainya. Belah kanan mengumpat, belah belakang bohong, depan mengumpat, belakang bohong, kanan fitnah, belah kiri duduk hasut. Kita pun buka WhatsApp group, tengok, percaya. Sebab apa? Suasana penuh dengan persekitaran yang dikuasai oleh iblis laknatullah. Kita pun rosak. Pilih tempat yang sesuai. Seronok time macam tu kalau buka, buka ada 4-5 orang. Pakai tengok. Wish, contohnya. Tengok Khairi punya kan bahasa. Punya bangang. Kan ada hari ni kan bahasa gini. Apa tipu rakyat apa? Tipu orang ramai apa? Suruh orang vaksin, dia pun tak ambil vaksin. Anak dia pun cucuk angin je. Kawan sebelah kata, betul lah tengok video. Memang sah. Dia ni memang jahat betul lah. Tengok. Seronok tuan-tuan? Seronok benda macam ni. Tempat yang salah. Telah tengah sembang tak apa-apa. Bahan yang diperbincangkan, yang dipertuturkan. Tempat yang tengah hingal-bingal, bising, yang tak sesuai. Akhirnya percaya kepada fitnah. Lepas tu sebar forward. Allahu Akbar. Kan? Dosa tak? Dosa. Jadi kita orang beriman, kita bincang apa dia? Kita bincang, kita ni tak nak berdosa. Tak nak kembali kepada apa yang Imam Ghazali kata, orang beriman, nombor 2 tadi kan, golongan kedua, orang beriman masuk neraka. Siapa dia? Inilah. Orang macam ni. Beriman tak? Beriman. Orang Islam tak? Islam. Muslim, tapi masuk neraka. Pasal apa? Itu kerja buat dia. Allahu Akbar. Penat. Kan? Ni. Jadi yang inilah kita kena jaga, berhati-hati supaya jangan kita terjebak menjadi hamba Allah yang membiasakan diri melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di akhirat besok akan ke neraka tanpa mereka sedar.
Maka kata Imam Ghazali, sebagai ganti untuk mengelakkan daripada terjebaknya kita kepada perkara tadi, maka gantikan lisan kita tadi, bicara kita yang takut banyak salah dan sebagainya itu, dengan kita memperbanyakkan zikrullah. Mana mulut kita ni biar terkumat kamit, kita buka dia, keluar suara daripada dia dengan zikrullah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Maka sebesar-besar zikrullah ialah apa yang anak-anak dah buat sekarang. Apa dia? Baca Quran. Ya, baca je. Baca Quran sampai penat, tak ada masalah. Bacalah, baca. Kan? Baca tertidur, celik balik, baca semula. Sebab apa? Bila kita baca Quran, kita sebenarnya bercakap dengan Allah. Manusia beriman bercakap dengan Allah, iblis tak kacau. Bila tak kacau, tak ada benda-benda yang merosakkan tadi. Bahan fitnah takkan ada dalam Quran, tak ada. Bohong tak ada. Apa lagi? Umpat keji tak ada. Bicara dengan Allah. Allah pula raihkan kita berbicara dengan dia ni. Dia berikan pahala bukan berdasarkan kalimah, tetapi berdasarkan kepada huruf. Alif, lam, mim, 3 huruf tanpa sebarang makna, tapi ada 3 pahala berbeza di situ. Alif pahala lain, lam pahala lain, mim pahala lain. Itu baca dalam bulan Rajab. Ramadan besok ganda 10. Allah Rabbi ya Karim. Allah nak kita berbicara dengan dia, maka terhindar daripada dosa. Gitu. Kan? Faham Jadi yang itulah yang kita kena ajar diri kita, asuh diri kita supaya ada minat untuk baca Quran. Baca bagi mengelak daripada kita berbicara pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, anak-anak tahfiz sekian. Jadi itu yang saya boleh kongsikan pada ketika ini berkenaan dengan tanda khasyatullah. Yang pertama, sebagaimana kata Imam Ghazali, iaitu orang beriman akan menjaga ataupun memelihara lisan. Termasuklah sebutkan tadi media sosial, supaya jangan menjadi punca mereka itu berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi punca tanpa sedar mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan sebaliknya, sebagai rumusan, kita dianjurkan oleh Imam Ghazali juga para ulama yang lain untuk gantikan nikmat lisan itu dengan banyakkan membaca Al-Quran, bercakap dengan Allah, supaya apa? Banyak pahala yang terhasil daripada lisan kita yang berkata-kata itu. Dengan cara itu insya-Allah taala kita akan mudah ke syurga di alam akhirat besok. Itu maksudnya. Wallahu taala wa a'lam. Jadi kalau nak sambung yang kedua pun rasanya takut lebih panjang daripada yang sepatutnya, iaitu memelihara hati. Dan ada lagi 6 pemeliharaan sebagai tanda khasyatullah yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Jadi muslimin muslimat, anak-anak tahfiz sekalian, kita berakhir setakat itu untuk pertemuan pada malam ini. Kita bincang tadi khusus berkenaan dengan memelihara lisan. Insya-Allah taala pada pertemuan akan datang kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan tanda khasyatullah bagi perkara yang kedua, iaitu memelihara hati daripada terjebak dengan penyakit hati yang paling besar, iaitu hasad ataupun dengki. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat muslim-muslimat pada jemaah sekian, dan juga kepada anak-anak tahfiz yang sudi bersama-sama sampai ke akhir. Mudah-mudahan insya-Allah taala kita harapkan apa yang kita sama-sama dapat dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang memberikan manfaat kepada kita. Khasnya kepada saya yang bercakap-cakap kat depan ini, risau takut sekadar pandai bercakap tapi tak mampu nak mengamalkan dengan baik. Jadi Allah Taala kita harapkan memberikan kekuatan kepada kita dapat maklumat, dapat ilmu yang baik, dan dalam masa yang sama dapat beramal dengan sebaik-baiknya insya-Allah taala. Mohon maaf andai bicara saya bicara yang silap, kelemahan saya. Namun jika ada kebaikan walaupun mungkin sepatah kata, kembalikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada saya untuk melontarkan bicara yang sebenarnya datang daripada alim ulama. Saya sekadar menyampaikan sekadar yang termampu dalam kudrat dan juga kemampuan yang ada pada saya. InsyaAllah
bertemu lagi pada bulan Mac yang akan datang. Wallahu ta'ala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.